Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Terima kasih kepada anda yang menyokong channel saya. Teruskan like, share dan subscribe. Dan untuk calon IPG 2021, korang perasan tak dalam panduan yang korang kena buat tu ada satu ayat yang menyatakan KPM boleh menghubungi calon sekiranya KPM ingin mendapatkan maklumat tambahan. Dan juga calon akan diberitahu lebih awal dan KPM boleh menghubungi calon melalui panggilan telefon, panggilan video dan juga Skype. Jadi, calon-calon diminta bersedia untuk sekiranya terpilih untuk melalui sesi temu bual tersebut. Jadi, macam mana sesi temu bual tersebut? Jadi, saya akan membuat sedikit contoh ataupun simulasi macam manakah proses temu bual berikut. Tetapi ini bukanlah disclaimer, ini bukanlah situasi sebenar. Ini bukanlah soalan sebenar. Saya pun tak tahu macam mana yang sebenar sebab tahun-tahun sebelum ni tidak ada. Ini adalah proses yang baru untuk IPG 2021. Ini mungkin adalah contoh simulasi. Calon-calon boleh menjadikan ini sebagai rujukan, panduan sekiranya calon-calon ingin ditemu bual. Mungkin calon-calon perlu bersedia dengan soalan-soalan tentang isu semasa pendidikan Malaysia. Macam mana? Jom saya tunjukkan contoh dalam video selepas ini. Jom. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Boleh saya bercakap dengan calon yang bernama Syed Ahmad Hafizuddin? Baik, saya adalah wakil daripada pihak ingin menemu bual calon untuk pemilihan IPG 2021. Jadi, sebelum kita mulakan temu bual ini, boleh saya minta untuk calon perkenalkan diri terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Ya, saya Syed Ahmad Hafizuddin. Jadi saya telah bersedia tuan untuk ditemu duga. Baik, nama saya ialah Syed Ahmad Hafizuddin bin Syed Mat Haris. Saya berasal daripada Beranang, Selangor. Nombor kad pengenalan saya 890230105233. Keputusan SPM saya ialah 8A. Saya memohon di dalam bidang reka bentuk teknologi dan juga option kedua saya ialah pendidikan jasmani. Sekolah terakhir saya ialah sekolah teknik Sepang. Okey, baik, terima kasih. Okey, seterusnya saya nak awak ceritakan kepada saya penglibatan anda tentang dalam co-curriculum atau co-akademik atau sukan di peringkat sekolah ataupun peringkat tertinggi. Untuk penglibatan diri di dalam sukan co-curriculum, saya aktif di sekolah di dalam aktiviti sukan, co-curriculum dan sebagainya. Saya juga melibatkan diri di dalam acara sukan tahunan, mewakili rumah sukan. Semasa di asrama juga saya mewakili asrama, blok untuk bermain di dalam sukan asrama, dan juga untuk pencapaian tertinggi saya mewakili daerah Sepang ke peringkat negeri Selangor di dalam sukan hoki. Selain itu juga pasukan kami, saya merupakan juara pertandingan hoki untuk daerah Sepang. Itu yang membolehkan kami layak ke peringkat negeri Selangor. Dan pelibatan lain di peringkat sekolah adalah saya juga merupakan AJK untuk asrama di sekolah saya. Okey, baik. Okey, seterusnya, terangkan kepada saya apakah hasrat ataupun kenapa awak nak jadi cikgu sebenarnya. Hasrat dan tujuan saya untuk menjadi seorang guru adalah kerana yang pertama, saya terinspirasi dengan kedua ibu bapa saya yang juga merupakan seorang guru. Jadi daripada kecil saya dah melihat cara kerja dan juga aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan. Yang kedua, saya sendiri minat untuk mengajar kepada rakan-rakan ataupun adik-adik di rumah saya. Jadi saya mengandaikan bahawa saya sedang mengajar anak-anak murid di sekolah nanti. Dan yang ketiga, saya suka berkongsi ilmu dan juga pengetahuan yang saya ada. Sebagai contoh, saya juga aktif dalam permainan hoki di peringkat negeri Selangor. Jadi saya boleh berkongsi sekiranya di sekolah nanti kepada anak-anak murid saya tentang ilmu pengetahuan saya di dalam bidang hoki. Dan seterusnya adalah kerana guru merupakan satu bidang yang mulia, di mana apabila kita berkongsikan ilmu kita kepada orang lain dan selagi mana ilmu itu digunakan, insya-Allah seorang guru itu akan mendapat manfaat. Jadi itulah hasrat dan tujuan saya untuk menjadi seorang guru. Yang lebih utama adalah untuk mendidik anak bangsa di Malaysia.
Okey, baik, jawapan yang baik. Okey, jadi saya ingin bertanya kepada anda sedikit soalan tentang isu semasa dalam pendidikan ya. Sebab kalau kita nak jadi cikgu, kita kena tahu apa yang berlaku dalam pendidikan negara kita. Okey, jadi baru-baru ini kerajaan telah pun menjalankan PDPR di dalam negara kita. Jadi, pada pandangan anda, terangkan kepada saya apakah itu PDPR dan juga pandangan anda mengenai keberkesanan PDPR di negara kita. Saya juga ada terbaca tentang pelaksanaan PDPR dan saya juga terlibat dengan PDPR semasa di tingkatan 5 dulu. Jadi jadi PDPR ni ialah pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Itu maksud PDPR. Jadi pelaksanaan PDPR ni pada saya adalah bertepatan dengan keadaan negara kita sekarang yang melaksanakan PKP bagi memutuskan rantaian penyakit wabak ini. Jadi saya rasa PDPR ni bertepatan, pelaksanaannya sesuai, dan juga saya dapat melihat betapa aktifnya guru-guru di Malaysia dengan melaksanakan video dan pengajaran online. Sebagai contoh, banyak video pengajaran di YouTube, TikTok, dan juga saya sendiri terlibat semasa di tingkatan 5, di mana saya terlibat di dalam pengajaran secara Google Meet, Google Classroom bersama dengan guru-guru saya. Ini menunjukkan betapa committed seorang guru untuk terus mengajar walaupun dari rumah, dan juga kerjasama daripada ibu bapa dan murid itu juga penting supaya PDPR ni sama-sama berjalan. Selain itu juga ada beberapa sekolah di luar bandar yang saya ada terbaca di internet dan surat khabar yang mana guru-guru pergi ke rumah dengan menyediakan modul untuk mereka terus belajar. Bermakna tidak ada jurang di antara bandar, luar bandar dan pedalaman semasa PDPR. Kesemuanya mendapat pendidikan dengan cara yang bersesuaian. Okey, baik. Okey, seterusnya. Satu lagi soalan tentang isu pendidikan sekarang di Malaysia, yang mana baru-baru ini KPM telah mengumumkan untuk memansuhkan UPSR. Maknanya selepas ni sekolah rendah tidak ada lagi UPSR. Jadi pada pandangan anda, terangkan kepada saya apakah kelebihan ataupun hala tuju pendidikan negara kita di peringkat sekolah rendah selepas ini dengan ketiadaan UPSR. Ya, saya juga ada melihat dan menonton sidang media yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Dr. Razidin yang mana mengumumkan UPSR telah dimansuhkan. Dan saya juga merupakan calon UPSR yang telah pun menduduki UPSR. Jadi pada pandangan saya sebenarnya semasa saya berada dalam tahun 6, UPSR telah menjadikan satu penanda aras untuk saya tahu di manakah tahap saya semasa di sekolah rendah. Tetapi dengan pelaksanaan pemansuhan UPSR ni, pastinya KPM mempunyai perancangan yang lebih baik kerana UPSR telah pun lama diperkenalkan sejak tahun 1988 telah diperkenalkan. Jadi 33 tahun UPSR diperkenalkan, pastinya perlu ada satu kajian untuk penambahbaikan. Jadi dengan kajian pemansuhan UPSR, semua murid akan memandang semua subjek itu penting. Bukan sahaja subjek teras, bukan sahaja subjek UPSR, tapi semua subjek penting termasuk reka bentuk, teknologi, sejarah, pendidikan jasmani, muzik, dan juga murid-murid juga boleh aktif di dalam bidang sukan, co-curriculum dan sebagainya, kerana itu pun dikira sebagai markah selepas ni, bukan hanya semata-mata akademik. Jadi pastinya sesuatu cabaran baru untuk pendidik dan murid-murid untuk terus melaksanakan pengajaran tanpa penilaian UPSR, dan pastinya ini adalah langkah yang terbaik diambil oleh kerajaan untuk memastikan negara kita terus melahirkan generasi yang berjaya di masa akan datang. Okey, jawapan yang baik. Okey, jadi soalan yang terakhir sebelum kita tamatkan temu bual ini, saya ingin menanyakan soalan. Sekiranya anda dipostingkan ataupun ditempatkan di kawasan pedalaman, adakah anda bersetuju dan juga menerima? Okey, baik. Saya sebagai seorang guru, saya bersetuju dan menerima sekiranya saya ditempatkan atau dipostingkan di kawasan pedalaman. Kerana sebagai seorang guru, saya akan akur untuk berkhidmat di mana saja, tidak kisah di bandar, luar bandar ataupun pedalaman, kerana tujuan utama guru itu adalah untuk mendidik. Dan saya akan menyesuaikan diri di tempat pedalaman sekiranya saya dipostingkan di sana dan memberikan segala usaha, komitmen yang terbaik demi memastikan anak-anak tidak ketinggalan ataupun keciciran di dalam pengajaran.
Okey, baik. Saya harap betul-betul lah anda menerima dan bersetuju untuk ditempatkan di pedalaman. Okey, baik. Itu saja temu bual kita pada kali ini. Saya doakan semoga anda berjaya untuk diterima ke LPG dan itu saja untuk temu bual kita. InsyaAllah sekiranya ada rezeki anda akan terpilih. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan selamat Hari Raya. Baik, Encik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Kita jumpa lagi. Itulah dia contoh ataupun simulasi temu bual secara online yang dibuat oleh KPM. Itu contoh sahaja, boleh jadikan rujukan dan panduan. Dan sedikit tips yang saya nak kongsikan adalah sekiranya kita nak memanggil panel penilai, kita boleh memanggil dengan gelaran encik ataupun tuan ataupun puan. Tetapi sekiranya panel penilai itu memperkenalkan diri mereka sebagai profesor, doktor ataupun datuk dan sebagainya, kita boleh panggil dengan gelaran tersebut. Yang kedua, tidak dinyatakan pakaian calon apa semasa temu bual. Tetapi bukankah lebih bagus kalau kita menggunakan pakaian seorang guru? Itulah adalah sedikit tips. Jadi tidak dinyatakan, tapi kalau kita pakai lebih nampak formal dan itu juga menjadikan sedikit poin ataupun tarikan pada penilai kepada diri anda. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian saya pada kali ini. Boleh jadikan video ini sebagai rujukan, kongsikan kepada rakan-rakan lain dan terima kasih kepada anda yang terus menyokong, like dan share video-video saya. Teruskan subscribe channel saya. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.